Pengemis warga asing muncul lagi. Pelbagai helah yang digunakan bagi mengambil kesempatan dan meraih simpati orang awam, termasuk menyamar sebagai pesakit penyakit kronik. Wartawan Afifah Hamiduddin menyertai operasi bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuala Lumpur. Nanti kemas semua barang, kita bawa. Habis yang kursi roda sana tu, abang punya juga? Saya punya. Dia duit lebih tuan. Cari duit lebih. Pakistan? Mari merbani baca. Isu kegiatan mengemis yang dimonopoli pengemis warga asing di Malaysia selama lebih 10 tahun dilihat semakin bergiat aktif, terutamanya di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Kegiatan ini dilihat mampu mendatangkan bahaya kepada penduduk sekitar kerana terdapat segelintir pengemis yang bertindak agresif ketika meminta sedekah. Susulan itu, kru 999 membuat pemantauan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur dan hasil tinjauan mendapati majoriti mereka yang berkeliaran meminta sedekah disyaki didalangi oleh sindiket warga asing. Where are you from? Palestine. So is this your child? Yeah, Mama. How long you been in Malaysia? No, English. Malaysia 2 months. 2 months. 2 months. Oh, then where you stay here? Chowkit. Huh? Chowkit. Oh, you stay with your family? Yeah, no family, brother. Pelbagai taktik digunakan untuk meraih simpati demi mengaut keuntungan. For baby, no one. You please, 20. You eat already? You ready? No, 20 years school, baby. No. This one carrying me. This baby. This 4, baby. Wallah, baby. Bagi menangani isu ini, satu operasi khas dilancarkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kuala Lumpur di 5 lokasi hotspot sekitar ibu kota. Wanita berusia lingkungan 30-an ini antara pengemis warga asing yang ditahan di sekitar Masjid Jamek, Kuala Lumpur. Tak, orang mana ni? Ha? Orang mana? Indonesia. Indonesia. Duduk rumah kat mana? Sana. Sana tu mana? Baru tu. Handphone saya hilang. Handphone hilang? Lepas tu, kenapa ada kat sini lagi? Kena rompak. Kena rompak? Ya. Habis tu kenapa datang minta sedekah sini lagi? Duit saya tak ada. Duit tak ada? Tak pergi kedutaan Indonesia ke minta bantuan ke? Tak ada. Tak ada? Tak. Okay. Itu apa? Baru kena curi handphone saya. Baru kena curi? Tak apa. Kita ikut pergi pejabat dulu. Kita untuk buat saringan. Meskipun wanita ini pernah ditangkap sebanyak 2 kali oleh pihak berkuasa, ibu kepada 2 orang anak ini tetap berdegil menjalankan kegiatan itu sejak tahun 2019. Saya tak ada duit nak bersalin. Dah bersalin, tak ada duit juga. Ha? Dah bersalin, tak Dah bersalin nanti baru cari kerja. Duduk dari pukul berapa? Baru je. Baru je. Selalu? Selalu sana. Satu hari boleh dapat berapa? Tak tahu saya. Kadang dapat, kadang tak dapatnya. Biasa dapat berapa? Tak tahu, tak dapat pun. Pelbagai modus operandi pengemis warga asing dikesan oleh pihak JKM Kuala Lumpur, antaranya mendekati orang awam secara agresif dan menyamar sebagai pesakit kronik. Dari mana ni? Mungkin ni anda. Jalan sikit, Ben. Jalan. Kasih jalan. Jadi siapa-siapa yang sedang mencari tudung sarung syaitan pun ada. Nanti kemas semua barang, kita bawa. Barang ke sini je kan?
Ini je? Ini juga lender. Sana pun ada, sini pun ada. Duit lebih tuan. Ha? Duit lebih tuan. Cari duit lebih. Tapi boleh berjalan kan? Bertongkap boleh tuan. Tongkat boleh kan? Sebab saya selalu tengok berjalan je. Cuba bangun tengok. Boleh cuba bangun. Boleh kan? Boleh berjalan kan? Saya boleh bertongkat tuan. Habis yang kursi roda sana tu, abang punya juga? Saya punya. So kita ambil dulu Abang kena ikut kita dulu pergi pejabat dulu. Boleh tuan. Boleh Individu yang kononnya mengalami kecederaan parah di bahagian pinggul ini mendakwa pendapatannya sebagai pengemis di ibu kota mampu mencecah sehingga RM300 sehari. Okay, you daripada mana? Saya? Daripada mana tengok saja? Saya pinggul saya pecah bang. Pinggul pecah? Kemalangan bang. Tengok depan 2007 bang. Walau bagaimanapun, alasan lapor itu berjaya dipatahkan apabila individu terbabit berjalan secara normal ketika diarahkan pihak berkuasa. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat, Datuk Syahrudin Abu Sohod, operasi terbabit mensasarkan beberapa lokasi yang menjadi lubuk pendapatan pengemis warga asing, termasuk Jalan Tunku Abdul Rahman, sekitar Masjid India dan Bukit Bintang. Pada hari ini kita telah menambahkan 17 orang, antaranya 11 lelaki, 4 orang perempuan, seorang kanak-kanak lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan. 3 orang daripadanya adalah bukan warga negara. Dan juga kita ada 6 orang warga negara yang kita ambil tadi. Kita akan letak mereka di pusat senti bina diri Sungai Buloh. Dan yang 6 warga negara tadi kita bebaskan. 6 orang ni bebas sebab 2 daripadanya menghadapi masalah mental dan seorang ada HIV dan yang 3 orang lagi dia ada rumah dia sendiri. Tambahnya, perkhidmatan bantuan kewangan turut disediakan kepada kumpulan sasar termasuk orang papa berstatus warga negara dan bermastautin di Malaysia. Jabatan Kebajikan Masyarakat melaksanakan pengambilan orang papa secara tidak berjadual, tidak berkala berdasarkan aduan yang diterima ataupun melalui panggilan telefon, melalui media massa, media cetak serta juga melalui talian kasih. Jabatan juga melaksanakan pengambilan orang papa secara berjadual macam yang kita lakukan pada hari ini pada setiap minggu bagi tempat-tempat yang telah kita kenal pasti. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat turut menggesa orang awam agar lebih peka dan prihatin terhadap golongan yang lebih memerlukan serta mempunyai dokumen yang diiktiraf oleh JKM. Laporan Afifah Haminuddin, 999.